pertama yang fikirkan apabila kita nak bercakap pasal kualiti pendidikan? Okey dah, terima kasih dah. Benda pertama dalam kepala Nuha kan, bila bercakap pasal kualiti pendidikan ni kan, ialah kualiti yang baik dengan memberi nilai-nilai positif dan bermanfaat kepada diri. Dan manakala pendidikan pula, itu proses pembelajaran yang efektif menjadikan kita seorang yang berilmu dan berwawasan. Hmm, Dan okay. Dan Ida pula kan, bagaimana Ida rasa untuk meningkatkan kualiti pendidikan dalam kalangan pelajar? Bagi kita lah kan, untuk mendapatkan kualiti pendidikan dalam kalangan pelajar, program pendidik ni menarik perhatian pelajar dengan subjek yang diajar. Seperti kita tahu juga kan Nuha, pendidikan yang berkualiti perlukan pelajar komunikasi sesama sendiri dengan baik, bekerjasama dalam membuat sesuatu dengan kumpulan. Untuk pembelajaran kualiti juga kita perlukan persekitaran pembelajaran yang bersih, selesa. Okay. Kalau kita nak bagi contoh, macam mana nak dalam keadaan sekolah rendah, bukan saja sekolah rendah lah, tapi juga menengah ke universiti. Untuk pupuk minat tu, kalau minat contoh kalau sekolah rendah kan macam mana nak tarik minat orang untuk suka subjek sains atau genetik. Banyak pelajar yang suka komplain dalam suka subjek tersebut kan sebab susah. Suka tak subjek sains dan genetik? Kalau Nuha subjek tu ya agak suka jugalah. Walaupun macam susah sikit tapi kita cuba. Cuba kan? Jadi untuk student yang tak minat lah sebab susah. Jadi apa yang kita nak adalah seorang guru tu kena pandai tarik minat pelajar tersebut. Macam buat aktiviti ke lah, buat pertandingan. Contoh kita buat fun quiz bagi ada stres untuk sesuatu yang pelajar akan look forward apabila seseorang guru mengajar. Okay. Kalau aku pula macam mana? Okay. Kenapa kita pula ada pendidikan dengan kualiti? Kenapa ni? Pada pendapat Nuha, kita perlu ada pendidikan yang berkualiti kerana pendidikan memainkan peranan yang penting untuk mencapai hidup yang berkualiti. Pendidikan ni kan dia merupakan antara petunjuk yang terpenting dalam kualiti hidup manusia di mana pendidikan ni mempunyai hubungan yang rapat dengan ilmu dan dengan pasti sebagai faktor itu hasil. Dengan meningkatkan kualiti pendidikan ialah mestilah menekankan aspek pembangunan intelektual, pembangunan ilmu dan penyelidikan. Perkembangan pendidikan itu dapat merangkumi pembinaan yang kritis, kreatif dan inovatif dalam diri kita. Dalam pada masa yang sama, ia melonjakkan kualiti pendidikan yang tinggi. Kualiti pendidikan yang baik dapat membantu individu membina keyakinan diri untuk berhadapan dengan dunianya, menikmati kemudahan yang ada serta memahami diri sendiri dengan lebih yakin. Pendidikan juga bertindak sebagai pemakin kesejahteraan hidup dengan cara memimpin individu ke arah sumber-sumber yang mantap, keupayaan kawalan diri dan kestabilan hubungan sosial. Individu ni dengan mempunyai taraf pendidikan yang tinggi, ia lebih cenderung untuk mengalami gangguan dan tekanan fizikal yang rendah. Taraf pendidikan yang baik memberikan seseorang individu itu ke arah pembangunan yang maju bergantung bagaimana ilmu mereka distruktur dan dilaburkan dalam pendidikan. Fungsi-fungsi pendidikan meliputi pelbagai aspek seperti memberi impak yang besar ke atas pelbagai peluang kehidupan, keupayaan kawalan diri dan sokongan sosial, menjamin kestabilan individu dalam fungsi sosial dan meluaskan pandangan dan pemikiran. Jadi oleh itu saya rasa peranan pendidikan yang berkualiti ni memberikan impak yang sangat besar kepada diri kita serta masa depan yang berkualiti. Dan Ida rasalah kan pada pendapat Ida untuk mendapatkan
pada pendapat Ida, pada pendapat Ida, kesan terhadap kualiti pendidikan apabila pembelajaran secara bersemuka ditukarkan kepada secara maya. Ida rasa macam mana kesan dia tu? So, impak kan kerap kualiti pendidikan bila belajar secara pendidikan dikutukan dalam pihak yang terlibat. Jadi dia merasakan bahawa kelas secara online sama secara online yang terlibat dengan berbagai halangan untuk menghadiri kelas dan sebagainya, seperti masalah di rumah lah kan. Jadi alhamdulillah kebanyakan pelajar sudah dapat mengadaptasi pembelajaran secara tersedia. Kita sudah berhadapan dalam situasi pandemik yang sudah melanda negara kita sejak 2020. Mungkin terdapat perubahan dalam penyampaian pembelajaran, tapi kualiti pendidikan masih berada di tahap yang memuaskan. Kalau peranan media pula kan? Apa peranan media? Pendidikan yang berkualiti lah. Kalau pada pendapat Nuha, peranan media dalam kualiti pendidikan sangat penting untuk melahirkan masyarakat yang berilmu dan mempunyai pemikiran yang luas dalam pelbagai bidang supaya dapat membentuk masa depan yang berkualiti. Kini kita tengok media sosial menjadi teknologi yang utama dalam menyebarkan maklumat dan kandungan media antara penulis dengan pembaca. Secara ringkasnya, media ni merupakan satu bentuk komunikasi elektronik seperti laman web untuk rangkaian sosial dan mikroblogging di mana pengguna kan dapat membuat komuniti dalam talian untuk berkongsi maklumat, idea-idea, mesej peribadi dan kandungan lain. Sehubungan dengan itu, penggunaan pelbagai media sosial dapat membantu pelajar memperoleh pelbagai maklumat yang berguna dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, YouTube, Twitter, blog dan Google. Sebagai interaksi rangkaian sosial yang maju dalam sistem pendidikan, media sosial akan menjadi alat utama untuk menyelesaikan masalah pendidikan. Manfaat penting yang membina rangkaian adalah alat dan akses pengguna yang menjadikan pembelajaran menjadi proses yang menyenangkan. Kelayakan pemasaran digital dapat memberi inspirasi kepada pelajar untuk mengetahui tentang peranan media sosial dalam pendidikan seperti pembelajaran dan pelajar boleh membina kredibiliti sosial. Oleh itu, peranan media dalam pendidikan sangat sesuai yang diterapkan dalam diri masyarakat sebagai alat untuk meningkatkan tahap pembelajaran. Kita melakukan media ni bila belajar atas talian digunakan untuk belajar berkomunikasi sama sekali, juga bercara kita untuk akses pelajaran kelas, macam misalkan tadi informasi dan sebagainya. Jadi itu saja yang kita dapat kongsikan hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam minggu akan datang dengan topik yang lebih menarik. Okey, terima kasih Puan Ida. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Bye. Nak tanya Nuha, apa perkara pertama yang